untuk dari mana. Jadi kita sudah itu boleh masalah. Dan kita sudah selesai perarakan Maulid Rasul. Kita jajak kampung itu. Oh, saya mungkin betul dulu. Dan kita kita teruskan dengan program kuliah Menteri Perdana kita pada malam ini. Sedikit pengenalan tentang penceramah kita pada malam ini. Nama diberi Al-Fadhil Ustaz Daud bin Awang. Beliau merupakan pegawai dakwah dan latihan Yayasan Islam Kelantan sehingga inilah dan aktif memberi pengisian, memberi kuliah dan sebagainya di mana-mana tempat di seluruh Kelantan. Jadi saya tidak akan mengambil masa, kita bagi ruang seluas-luasnya. Jadi mana-mana mungkin masih lagi terluar bermasuk dalam, insyaAllah kita memeriahkan sama-sama, kita memeriahkan mengenuhkan ruas solat kita ini untuk kita sama-sama mendengar kuliah daripada Al-Fadhil Ustaz Daud bin Awang. Dan di akhir daripada ini kita akan buat coba tebak-tebak, insyaAllah ada mana-mana dari segi mana-mana itu daripada sekecil-kecil ada gambar kita tadi ada sikit lagi mana ni besar-besar. Jadi Allah Ta'ala dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan kembali terpotong masyukur. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wassalatu wassalamu ala rasulillah. Imam muda khususnya apabila barisan tetapi Allah yang dimuliakan sekalian, untuk sama-sama melangkahkan kaki kita untuk menuju ke masjid selaku rumah Allah. Dan terima kasih kepada panitia ini. Orang yang memakmurkan masjid Allah ialah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Di dalam hadis Nabi ini Nabi katakan, Inna Allah Azza wa Jalla yunadi yawmal qiyamah. Jadi sebelum kita nak masuk bicara tentang maulud, atau mahu nak ambil satu benda yang nak kita bincang malam ni. Amal saya tak lepas awal ambil nak mengadu waktu duduk dalam sanji lah, duduk dalam sanji cukup lah. Kita nak ambil apa yang perlu kita buat untuk menjamin kita di akhirat kelak, bagi melayakkan diri kita semua ini dan masuk amal dan tersekian layak untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu-satunya syafaat, pertolongan yang kita amat memerlukan apabila kita berada di padang mahsyar. Lebih-lebih lagi yang kita nak ialah jaminan kita memasuki syurga Allah Ta'ala. Dalam hadis-hadis tersebut, Inna Allah Azza wa Jalla yunadi yawmal qiyamah. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menyeru pada hari kiamat, akan memanggil. Tuhan katakan kepada mereka, Tuhan tanya, Aina jirani, Aina jirani, di manakah jiran tetanggaku? Di manakah jiran tetanggaku? Dua kali. Dua-dua di rumah kita kan, jiran kita di kali Pekoh dah 40 bomo sampai dapat lagi kan rumah kita tu jiran. Dan orang yang berjiran dalam masjid ni, orang yang berada berhampiran dekat masjid, belum tentu lagi dia di akhirat pula dipanggil jiran Allah. Baru kan tak manggil kan? Dan ada kata kita ni buka pintu masjid nampak rumah kita. Mungkin kata dekat macam tu. Tapi kita tak ada mari masjid. Adakah orang ni termasuk dalam golongan orang yang Tuhan panggil dia di akhirat kelak? Tuhan menyeru, Aina jirani. Allah Ta'ala tanya pada mereka, di manakah jiran tetanggaku? Aina jirani, di manakah jiran tetanggaku? Dua kali Tuhan menyeru malaikat. Para mereka tanya Allah. Sebab apa? Kerana di kalangan orang yang masuk syurga ni, orang yang masuk syurga ni terdapat berbagai jenis. Iaitu dengan keadaan masuk syurga kerana ibadat semayanya, kerana ibadat puasanya, kerana ibadat hajinya, kerana sedekahnya, kerana ia menghormati taat pada ibu bapa. Nah, berbagai jenis keadaan-keadaan di syurga. Orang yang masuk syurga ni dengan berbagai ibadat. Jadi mereka ni, manusia, orang yang dimaksudkan oleh Allah
yang dipanggil jiran tetangga Allah. Lalu mereka tanya, Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ma yanbaghi an yujawiraka, siapakah yang sepatutnya yang menjadi jiran tetanggamu? Siapa dia orang yang Tuhan nak ni? Faqala, lalu Allah Ta'ala kata, sebab jiran kita tu tadi kampung kita, rumah kita, ada jiran rumah kita jadi masuk. Siapa semua? Dan pinggir gulai, esok sebelah lapor, tukar lah kita. Tukar lah. No, bini kita pun dalam malam masuk pula kan. Sudah, tukar pernah lagi masjid. Ada dua-dua lah. Di antara orang yang memakmur ke masjid, insyaAllah mudah-mudahan esok kedua yang ada di masjid ni, orang yang akan berjiran dengan Allah. Kalau orang berjiran dengan Allah, saya kira masuk neraka. Nah, mesti ada syurga. Jadi kita nak berbicara pada malam ini tuan-tuan. Perkara yang kita berhajat juga di antara esok. Di antara perkara-perkara ni, kita esok betul-betul kita ada lapar syafaat. Di hari antara esok kita ada lapar syafaat. Amba tidak membicarakan diri yang lapar tadi. Jadi di antara syafaatnya Quran, puasa. Lepas tu Nabi Muhammad SAW, malaikat, para alim ulama, para syuhada, kemudian orang yang ngapal Quran, habis Quran, wujud. Yang lapar ialah syafaat kecil. Syafaat kecil ni kalau ada tuan yang mati anak sebelum balik 40 ke atas sebelum tahlil hari tu, dia boleh syafaat pada ibu bapa dia, tarik ibu bapa masuk surga. Di antara lapar ini tuan yang Nabi SAW, iaitu syafaat Nabi Muhammad SAW, betul yang kita berada. Hari ini yang ke-19, 20. Nah, kita berada 20. Lot satu. Kenapa? Lot satu. Tak ada. Tak ada lot satu tapi 20. Yang mana kalau kita syafaat ni, iaitu Nabi akan membantu kita memastikan kita selamat di hari akhirat. Dan kalau kita habis jaga pada masa itu, kita dalam keadaan masing-masing perlu setara mana itu mengikut amalan kita masing-masing di pada masa. Lalu dia akan wa yafatu janahi, lalu dia ubah sayap dia. Ubah sayap. Sayap dia besar seperti perlu. Sudah balas sebelah. Tuan-tuan jumpa andai berapa bulu kecil-kecil. Dah sayap seperti pulau barat. Maka ngeciklah air. Nabi kata mana? Fayakturu min kulli rishatin fitratan. Maka akan ngeciklah, akan titiklah tiap-tiap satu bulu tadi satu titisan air. Tentu kita tak boleh kira kan berapa bilangan titisan air yang ada di sayap mereka tu. Fayakhluqullahu ta'ala min kulli rishatin malakan. Lalu satu titisan air tadi Allah Ta'ala cipta satu malaikat pula. Contohnya tuan-tuan mesti makna selawat sekali, dia bersedia sekali, dia akak dia kebak. Gambar mana ke? Titik. Maka semuanya titik air itulah Allah Ta'ala cipta mereka. Itu baru sekali. Nabi kata, Fayakhluqullahu Ta'ala min kulli rishatin malakan. Allah Ta'ala buat setiap satu titik itu satu mereka. Gapo kita mereka itu tuan? Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Malaikatnya akan minta ampun kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ampunlah dosa yang selawat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Kalau kita mati tu tuan, bumi ni tak selamat kiamat lagi. Selamat itulah malaikat tadi selawat tuan. Selawat apa? Dia dia minta ampun. Itu jangan kita tentu saya cari malah ataupun malah nak selawat sebab malaikat tu minta ampun kepada kita. Tiap-tiap hari dia minta ampun. Dan selawat dia tuan, bukan kita yang wajib selawat pada Nabi Muhammad. Start lewat Nabi Adam sampai kiamat, semua makhluk pokok-pokok pun kena selawat Nabi Muhammad. Dan bahkan Nabi-Nabi dan Rasul, walaupun dia Rasul, walaupun dia Nabi, kena selawat ke Nabi Muhammad. Tak ada keselawat dia. Sebagai contoh, Nabiil Ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 1000 kali. Dan kalau kita sehari-hari tak sampai 1000 pun, dia macam 100 selawat 1000 kali. Maka berapa kata tak Nabi Muhammad?
Fa'anta ya Nabi Allah. Wa ma taqul hatta astaghfir dari. Patu gak kau kata supaya aku dah ambil faedah. Jadi pula tanya Nabi dah berdoa. Mana lima? Wakaf lalu Nabi dah berdesak. Sadar apa? Nak royak ni. Bapa Nabi dah tanya budak. Mungkin berada di zaman aku. Bapa itu salah aku. Bapa aku salah kepada Nabi Muhammad. Tuan-tuan, Allah Ta'ala pernah wahyukan kepada Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Muhammad ni kita adalah ibu Nabi Ulul Azmi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Dan Nabi Musa ni salah seorang daripada Nabi Ulul Azmi. Nabi Musa berkata, "Hei Musa," dia kata, "In aradta an aqraba ilaika." Mun nak kerja, aku lebih dekat denganmu berbanding kata-kata yang keluar daripada mulutmu, daripada bisikan hati yang ada dalam dirimu, daripada yang kamu dengar di telingamu, daripada mata yang kamu tengok tu, daripada ruh yang ada dalam jasadmu. Maka apa kata Allah pada Nabi Musa? Kalau pun nak aku dekat kamu, tuan-tuan kalau dia tanya kita, pun nak ada aku dekat kamu. Sedangkan dia tak ada dekat dengan kita pada kalau orang tak apa. Sebab tu dia buat hal manusia. Dia tak ada tinggal kita. Jadi Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Musa, mun nak kerja aku lebih dekat denganmu berbanding ruh yang ada di jasadmu. Kalau mun nak faksir minas salati ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka guna banyak berselawat kepada Nabi Muhammad, maka dengan sebab itu aku lebih dekat denganmu. Jadi itu ayatnya besarnya selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berarti ini alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimu sirin wa abqa mustajib da'awati salihati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asmat kita taruh deh.